A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam kelas ulang kaji sejarah SPM. Hari ini hari Khamis, hari yang baik, 3 hari bulan 12 tahun 2020. Countdown SPM 80 hari lagi nak SPM. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar bersedia. Baik. Baik, Aiman Afiq masuk. Atas talian sekarang 3 orang student termasuk cikgu 4 orang. Okey. Tak apalah, kita teruskan saja. Baik, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah untuk majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sengaja cikgu mula lewat sedikit pada pukul 1.20 lebih kurang untuk memberi laluan kita menunaikan solat lah. Okey, lewat sikit lah. Asalnya kelas kita dalam jadual pukul 1 petang. Okey, kelas kita 1 minggu 2 kali students ya. Hari Isnin pukul 10 hingga pukul 11. Hari Khamis pukul 1 petang sehingga 2.30 petang. Hari Khamis tu kita mula lewat sedikit pada pukul 1.20. Okey, kita mula pada pukul 1.20. Okey, kita solat dulu, rehat dan makan sebagainya lah Okey, harap semua student sihat belaka macam biasalah, orang yang sama dalam talian tidak mengapa. Cikgu dah rakam. Nanti cikgu kongsikan rakaman pengajaran ini dalam Telegram. Alright. Baik. Okey, kita teruskan kerja buat kita iaitu modul STAR Sejarah Kertas 2 Set 4. Okey. Kalau tak silap cikgu, kita dah masuk soalan bahagian B. Okey, kalau tak silap cikgu lah. Cikgu nak tanya, soalan nombor 5A dah bincang, 5B dah bincang belum? 5B? Belum. 5B dah bincang, 5A sudah kan? Dah. Ada sudah, alhamdulillah. 5A belum? Dah. Belum. Dah. Belum. Dah. 5A tu soalan tentang 5A kerajaan dah. Bani Abbas. Sekejap, sabar. Sebab cikgu pun tak ingat juga. Sebab cikgu ajar 2 kelas Cikgu sering kali keliru. Kelas mana yang habis, yang berhenti kat mana, cikgu dah keliru. Okey, tak apa, cikgu semak dalam Telegram. Okey, ni kelas awak. Kita tengok. 5A sudah. Okey, ni jawapan Asfahima. Dan 5A sudah. Kan? Ni jawapan siapa, cikgu tak tahu ni. Ni soalan ni macam cikgu dah kenal lah soalan ni. Ni Siti ke? Bukan Ini soalan ni jawapan siapa Lupa dah cikgu. Sekejap, siapa nama dia ni? Betul lah, jawapan Siti. Okey. Alright, tak apa. Baik, 5A kita sudah bincang. Okey. Jadi kita tengok soalan 5B. Okey. Sekejap, opening file. Baik, kenapa tak boleh buka ni? Ada, alhamdulillah. Baik, nombor soalan 5B. Jelaskan sumbangan kerajaan tersebut dalam bidang keilmuan. Okey, soalan dalam soalan ada maklumat. Okey, ni maklumat lah Jadi maklumat ini ada beritahu tentang pencapaian kerajaan Bani Abbasiyah dalam bidang keilmuan. Jadi soalan nak anda jelaskan sumbangan kerajaan tersebut dalam bidang keilmuan. Inilah. Jadi jawapannya memang direct dari buku teks. Antara kamu 3 orang, siapa nak volunteer kongsikan jawapan, cikgu tunggu dalam Telegram dan cikgu tandakan. Atau 3-3 sekali hantar jawapan, boleh? Hantar terus semua, 3-3 ke? 3-3 dalam Telegram, cikgu akan tunggu. Cikgu tunggu cepat. Untuk 5B dulu.
Soalan 5B. Okey. Snapkan jawapan anda, crop elok-elok, hantar dalam Telegram. Okay, cikgu tunggu Awak nak PM boleh atau nak masuk dalam grup boleh. Okey, teruskan. Cikgu tunggu. Okey, Asfahima sedang hantar foto. Cikgu nampak di situ. Alhamdulillah. Alright, ini jawapan Asfahima. Kita tunggu jawapan yang lain. Tengok Aiman pun hantar. Bagus, good job. Bagaimana dengan Avicenna? Bagaimana dengan Avicenna? Okey, kita tunggu jawapan daripada Avicenna. Alright. Okey, bagus. Ni jawapan siapa ni? Aiman ke ni? Ni bukan. Ni asli Aiman. Okay, ni jawapan Aiman. Okey, setakat ni jawapan Asfahima dan Aiman. Okey, cikgu nak tanda jawapan Asfahima dulu. Okey, kita lihat. Okey, jom cikgu besarkan jawapan. Okey. Sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang keilmuan. Sumbangan kerajaan tersebut dalam bidang keilmuan ialah kota Baghdad yang memainkan peranan sebagai pusat intelektual. Pusat intelektual. Fakta 1. Dan penyebaran ilmu. Penyebaran ilmu. Fakta 2. Penubuhan Baitul Hikmah sebagai sebuah institusi keilmuan. Okey, Baitul Hikmah untuk kurungan. Fakta ketiga. Dengan menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, tutup kurungan, menterjemah huraian 3. Kegiatan penulisan dilakukan melalui 3 tahap. Kegiatan penulisan fakta keempat. Okey, iaitu tahap pertama mencatat idea. Huraian 4A. Kumpul idea. Huraian 4B. Tahap ketiga mengarang ke dalam bahagian dan bab-bab. Okey, mengarang. Huraian 4C. Golongan ulama terlibat dalam penulisan. Okey, ulama fakta 5 terlibat dalam penulisan seperti mengumpul hadis, menghasilkan tulisan dalam bidang fiqh, tafsir, sejarah, hadis. Contoh ni huraian, bukan contoh. Huraian dia. Huraian 5. Okey, tutup dekat sini. Telah melahirkan ulama terkenal. Okey, seperti Imam Malik. Contoh 5. Okey, contoh banyak ni. Imam Malik, Ibn Ishaq. Dengan membuat pemisahan antara ilmu tafsir. Pemisahan. Huraian 5B. Ni 5A. Ni 5B. Antara ilmu tafsir, ilmu sejarah dan ilmu hadis. Banyak tu. Baru markah ni 8 kan? Betul ke? 8 kan? Kalau tak silap cikgu 8 markah. Tengok kejap. 8 markah. So lebih 8 ni. Okay. Lebih 8. Kalau kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So okay. So maximum 8. Tahniah Asfahima. Boleh tanda lah. Okey. Boleh tanda. Tengok tanda. Betul lah tu. Okey. Asfahima ada nak respon? Ada? Okey. Setakat ni. Tahniah. Okey. Alright. Good job. Okey. Bagaimana pula dengan jawapan Aiman Afiq? Okey. Okey. Baik. Kita lihat jawapan Aiman Afiq di sini. Okey. Ni dia. Baik.
snapshot sekejap jawapan Aiman Afiq. Okey, cikgu besarkan. Okey, baik. Ini Aiman Afiq, awak tulis dengan pen ke pensel? Aiman? Pensel. Okey, lain kali tulis dengan pen. Tak apa. Kita berlatih. Nak SPM dah. Jangan Okey. nanti terikut-ikut. Takut kita terbiasa. Itu je cikgu khawatir di situ. Kalau dah awak tahu dapat bezakan masa SPM nanti awak boleh tulis dengan pen, tak apa. Takut terbiasa. Itu masalahnya. Okey. Baik, tak apa. Okey, cikgu tanda. Kota Baghdad sama-sama je. Tak apa, cikgu ni tanda. Kota Baghdad sebagai pusat intelektual F1. Penyebaran ilmu F2. Okey, mendirikan Baitul Hikmah F3. Menterjemah huraian 3. Kegiatan penulisan F4. Okey. Mencatat idea huraian 4A. Mengumpulkan idea kumpul huraian 4B. Okey. Mengarang huraian 4C. Okey, tambahan pula pembaharuan dalam karya penterjemahan seperti pembaharuan F5. Okey, dan menambah baik dengan memuatkan ulasan dan keterangan huraian 5. Okey, cuba kita cek berapa dapat markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? Cek. 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada lagi ni, terlupa. 6, 7, 8, 9. 9. So, maksimum 8. Sebab lebih daripada 8 jawapan dia. Okey, jadi maksimum 8 lah. Okey, tahniah Aiman Afiq. Good job. Dapat tak Aiman Afiq? Dapat ke? Snapshot je. Screenshot. Pak. Kan? Tayar kalau lambat nak tanda. Nanti tanda kemudian kat rumah. Okey, cikgu nak semak jawapan Avicenna. Okey, jom kita lihat jawapan Avicenna. Ni dia. Okey. Baik. Okey, cikgu besarkan. Susah sangat pula. Okey. Okey. Kenapa dia sengit? Oh, sini. Okey, baik. Harap nampak lah ni. Tak boleh kalau besarkan lagi macam mana? Okey, boleh. Alright. Okey. Sama tadi fakta 1. Okey. Fakta 1. Pusat penyebaran ilmu. Fakta 2. Baitul Hikmah. Fakta 3. Okey, berfungsi menterjemah sama tadi. Huraian 3. Okey. Kemudian penterjemah bekerja secara berkumpulan, 3B ni 3A, dan penterjemahan diawasi oleh penyelaras, seorang penyelaras huraian 3C. Selain itu, Kerajaan Abbasiyah menjalankan kegiatan penulisan fakta 4, fakta baru ni. Okey, cikgu nak tengok ada pelajar nak masuk ni. Okey, Siti Nurfahanis. Okey, Siti Nurfahanis, selamat datang. Sekarang kita bincangkan ceraian soalan 5B. Okey, tiga tahap iaitu mencatat idea huraian 4A, mengumpul idea huraian 4B. Okey, tutup sini, dan mengarang huraian 4C. Okey. Melakukan pembaharuan dalam karya penterjemahan, pembaharuan fakta 6, fakta 5. Tutup sini, iaitu mencipta dan membuat karya. Menambah baik. Mencipta, menambah baik dengan mencipta dan membuat karya dan sus menambah baik. Okay.
ulasan huraian 5. Okey, rasanya lebih kurang je kot. Dapat 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi maksimum 8. Good job. Maksimum 8. Okey. Jawab. Okey, baik. Tahniah kerana dapat jawab dengan baik. Okey, sekarang kita beransur ke soalan 5C. Soalan 5C ni soalan kebat, menguji fikiran anda. Okey, kita tengok soalan kebat. Okey, masyarakat maju. Okey. Dalam masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan, sejauh manakah kebenaran pernyataan tersebut? Baiklah. Okey, cikgu nak ingatkan buat sekian kalinya, entah kali ke berapa dah cikgu tak ingat. Okey. Soalan kebat tidak semestinya susah. Okey, soalan kebat tidak semestinya susah. Ada juga soalan kebat mudah. Jadi jangan awak berpegang kepada soalan kebat susah, Ada juga yang senang. Dan soalan kebat ni bonus sebenarnya. Okey, kerana jawapan anda boleh tulis dengan bebas dan munasabah. Janji munasabah dapat markah, insya-Allah. Okey. Baik, berkenaan dengan soalan susah. Adakah lembaga peperiksaan menganiaya calon bagi semua soalan susah? Tidak sama sekali. Untuk pengetahuan anda semua, berapakah pembahagian soalan susah dengan mudah? Sebenarnya soalan mudah lebih banyak daripada soalan susah. Okey? Berapa banyak? Okey, dalam sejarah kertas 2, 100 markah. 50 markah daripada 100 markah adalah datang dari soalan mudah saja. Jadi sebenarnya tak patutlah pelajar kata semua soalan tu susah. Tak. Lembaga buat peperiksaan, buat kertas peperiksaan 50 markah daripada 100 markah yang diperuntukkan adalah soalan mudah. Berapa soalan susah? Okey, berapa soalan susah? Okey, soalan susah hanya 20 markah sahaja. Soalan susah hanya 20 markah saja. Kan? Jadi balik kepada soalan ini. Soalan ini soalan kebat. Ingat, soalan kebat, sepenuhnya kebat soalan terakhir dalam kertas 2. Selanjutnya nombor soalan C ya, C. Tengoklah yang mana yang paling akhir. Itulah soalan kebat, confirm kebat tu. Baik, masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Okey, ini adalah pernyataan. Sejauh manakah kebenaran pernyataan tersebut? Jadi awak rasa pernyataan ni benar atau tidak? Kalau anda rasa pernyataan ni benar, anda kena berhujah dan berbahas bagi bukti. Okay. Sebagai contoh, anda setuju tentang menguasai ilmu pengetahuan. Okay. Kita kan lah. Okay. Zaman moden ni lah paling mudah awak lihat konsep zaman moden ini. Okay. Cuba lihat alam sekeliling, cuba lihat teknologi pada hari ini. Adakah teknologi yang awak guna hari-hari pada hari ini datang daripada penguasaan ilmu pengetahuan? Awak cerita benda tu. Okay, tuliskan benda tu. Okey, anda juga boleh tulis, okey, selain daripada tempoh masa hari ini, awak boleh cerita tempoh masa zaman kegemilangan tamadun Islam. Boleh, tak ada masalah. Contoh dalam kerajaan Bani Abbasiyah tu. Okey. Jadi soalan ni sebenarnya soalan sangat-sangat, pada cikgu sebenarnya dia mudah lah. Tapi pada pelajar dia lain sikit. Sebenarnya nak jawab soalan ni kena faham. Adakah masyarakat tu maju kerana ilmu pengetahuan? Kalau awak tak setuju, katakan tak setuju. Okay? Tidak semestinya
dengan ilmu pengetahuan masyarakat akan jadi maju. Okey, masyarakat yang maju, awak kata kan, masyarakat yang maju mesti menguasai lebih daripada ilmu pengetahuan. Contohnya, okey, selain ilmu pengetahuan, masyarakat maju mestilah ada nilai-nilai murni. Mesti ada peradaban, mesti ada kehidupan beragama, mesti ada tata susila yang tinggi, mesti ada kesusilaan dan kesopanan. Dia kena ada dua-dua. Jadi awak boleh tulis macam tu. Maksudnya masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Awak tulis di situ, belum lagi dikira sebagai masyarakat maju. Okey. Macam itulah bentuk jawapan yang kita nak. Baik, cikgu nak tanya, adakah anda dah siap soalan 5C? Dah siap ke belum? Afisena siap ke dah? Dah. Dah. Okey, baik. Bagaimana dengan Asfahima? Saya belum cikgu. Aiman belum. Asfahima? Belum. Belum juga. Oh, payah ke? Ayo. Oh, payah bendanya. Tulis je lah. Dah buat Okey. dah tapi tak tahu betul ke tak. Itu sebabnya, betul lah tu. Bagus. Bagus. Betul atau salah jawapan awak Asfahima itu tolak nombor 2. Perkara nombor 2 tu. Sekarang ni awak kena tunjuk pada Cikgu Saleh. Jawapan dia. Kita belajar. Okey, tak apa. Asfahima nanti Okey, Aiman memang tak siap. Siti dah siap belum? Siti macam ada masuk tadi. Oh, Siti dah siap belum? Belum lagi. Okey, cuba. Aiman, Siti cuba jawab. Sebab dalam SPM nanti, tiada siapa lagi yang boleh membantu anda. Anda sendiri. Okey, menghadapi cabaran anda sendiri. Tiada lagi Cikgu Saleh di sisi. Tak boleh lagi dah. Itu sebabnya dalam SPM nanti, apa saja yang awak terlintas dalam fikiran dan awak rasa ianya adalah logik, ianya adalah munasabah, so itulah jawapannya. Dah tak ada masa untuk kita fikir betul atau salah dah masa peperiksaan sebenar nanti. Okey. Sekaranglah hari ini, masa ulang kaji ni, masa ni lah kita belajar betul-betul, kita ulang kaji betul-betul. Salah buat pembetulan. Salah buat pembetulan. Tak faham, tanya cikgu. Tanya kawan. Macam tu. Sebelum tibanya hari SPM nanti, tiada yang boleh tolong anda kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ilmu yang awak cedok. Macam ada orang nak masuk. Tengok. Taklih. Apa taklih Aiman? Taklih. Okey, Adam masuk. Adam, awak dah siap belum Adam? Adam Haris, soalan 5C. Belum lagi yo. Belum lagi. Cubalah jawab. Nampak soalan terakhir je susah. Tak boleh gitu. Terus je jawab. Okey, awak boleh tengok belah tepi kan? Belah tepi pula, sorry. Di sekeliling kamu kan? Kan banyak kemajuan yang dikecapi. Adakah kemajuan yang dikecapi itu datang dari ilmu? Tengok rumah, cuba tengok alam sekeliling awak ni. Di sekeliling kamu dalam bilik kamu. Tengok rumah ni. Rumah ni bina, awak cakap zam-zam. Ada ke? Tak ada kan? Dia mesti dengan ilmu. Ada tukang batu, tukang kayu, tukang rumah yang buat rumah. Jadi, kalau tak ada ilmu, jadi tak rumah? Tak jadi. Jadi sebenarnya, soalan 5C tu, sempoi je. Okay? Kalau awak ingat dia susah, susahlah jadi itu. Okey, jadi sepatutnya macam itulah. Okey. Nanti cikgu tunjukkan contoh jawapan cikgu. Cikgu cuba tulis contoh jawapan cikgu dan kongsikan bersama anda. Baik, di atas talian cikgu nampak Kimi. Kimi Sabran. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Dah siap soalan 5C? Jangan takut, cikgu tak marah pun. Jawab je, dah siap ke belum? Kimi?
Tak apa lagi ni, suara awak jauh sangat lah, macam jauh je. Awak macam duduk dekat padang, telefon awak dekat tepi padang, awak tengah padang kan. Oh macam tu pula. Jauh lah suara awak Kimi. Okay, tak apalah. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak tengok jawapan daripada Abisena dan juga Asfahima. Okay, boleh Okay, cikgu tunggu jawapan daripada dua orang rakan kita ni. Okay. Kimi, awak offkan mikrofon sebab mengganggu, dia ada gema. Off dulu. Terima kasih. Okey, kita tunggu jawapan dari Asfahima dan jawapan daripada Ibnu Sina. Okey. Okey, nampak dah jawapan Asfahima. Terima kasih Asfahima kerana berani menulis jawapan walaupun rasa was-was. Tak apa. Okey, kadang-kadang was-was tu betul. Cuma kita tak yakin. Tapi tak apa, kita tengok dapat berapa. Okey. Ya, hantar dah. Hantar dah kat mana Atas tu. Oh, ni dia. Okey, ni dia. Alright, jom. Kita tanda jawapan Ibnu Sina dulu. Ni dia jawapannya. Kena kaitkan jawapan ini dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan. Okey, baik. Tengok Okey, ilmu pengetahuan adalah sangat penting. Bukan sahaja kepada masyarakat, malah ini penting bagi sesebuah negara dan ekonomi. Sampai sini cikgu tak boleh bagi markah sebab ini adalah pengenalan, intro saja. Sekiranya masyarakat mampu menguasai ilmu pengetahuan, ia dapat mewujudkan masyarakat yang sentiasa berfikiran terbuka. Markah ada sini. Berfikiran terbuka. Fakta 1. Dengan ini dapat mewujudkan suasana yang aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Okey, baik, di sini huraian dia. Selain itu, penguasaan ilmu pengetahuan dapat meluaskan jurang perniagaan. Apakah maksud meluaskan jurang perniagaan ni? Dan seterusnya, dekat sini ada problem Abisena. Meluaskan jurang perniagaan ni dia macam susah lah. Jurang perniagaan luas. Jurang ni gap. Tahu gap? Gap maksudnya satu halangan. Satu halangan. Ada jurang perniagaan. Ingat, okay, yang ni kena cikgu buat macam ni. Yang ni kena murnikan. Okay, cikgu tak bagi dulu markah kat sini. Dan seterusnya, mengembang ekonomi negara. Okey. Mengembangkan ekonomi negara ni cikgu bagi inference, bagi huraian ni yang kedua. Okey. Penguasaan ilmu pengetahuan juga dapat melahirkan pelbagai ahli ilmuwan. Okey, bagus. Huraian fakta 2. Di samping itu, masyarakat dapat menguasai teknologi. Fakta 3. Malah dapat mencipta teknologi baru. Sama saja, teknologi terkini dengan teknologi terbaru sama. Okey, cikgu sekalikan kurungan dia. Agama Islam juga akan berkembang dengan pesat. Baik, ini dia nak, ini macam tiada kaitan. Kaitan terputus. Dekat sini. Dia tergantung. Dia boleh kaitkan ni sebenarnya. Dia boleh kaitkan tapi dia tergantung. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, Ibnu Sina kalau ditanda secara biasa akan dapat 5 markah daripada 8. Okey. Oh, ditanda secara biasa. Ada ke tanda secara luar biasa? Ada. Hari ni cikgu nak tunjukkan. Ditanda secara bukan luar biasa, ada nama dia. Okey, tapi kita tengok yang ini dulu. Okey, cikgu nak murnikan yang ini.
Selain itu, penguasaan ilmu pengetahuan dapat meluaskan jurang perniagaan. Bukan jurang. Okay. Penguasaan ilmu pengetahuan dapat meluaskan jaringan. Alah ni, bukan ni, sepatutnya jaringan. Jaringan boleh, jaringan perniagaan. Okey. Apa maksud jaringan? Maksudnya perniagaan dengan negara lain. Negara kita dengan negara lain. Sebagai contoh, melalui teknologi perniagaan secara atas talian. Kan kita boleh beli barang dari negara lain, dari negara China, dari negara Thailand, dari negara Asia Tenggara. Kan? Jadi sepatutnya ni murnikan jurang kepada jaringan. Barulah betul. Okey, dapat meluaskan jaringan perniagaan. Okey, jadi nak bagaimana nak jual barang secara atas talian kalau kita ada ilmu? Mesti ada ilmu. Kena tahu cara-cara nak jual, nak letakkan barang dalam Shopee, dalam Lazada, kena buka akaun dia. Dia ada step by step, ada langkah-langkah. Bagaimana kita nak daftarkan, bagaimana kita nak menjual barang-barang atau produk kita di dalam Shopee atau Lazada. Dia ada kaedah dia. Kaedah dia, kemahiran itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Itulah betul. Okay, dalam masa yang sama, kita kena tahu juga bagaimana kita nak berniaga. Ilmu tentang perniagaan kita boleh tahu. Kalau tak, nanti kita tak tahu yang mana satu untung, yang mana satu rugi. Nampak? Jadi apa pun balik semula kepada ilmu pengetahuan. Betul lah tu. Cuma ni lah kena murnikan Habis Sena. Baik. Cuba tengok kat sini. Agama Islam. Agama Islam juga akan berkembang dengan pesat. Akan berkembang dengan pesat. Baik. Dia macam tiada. Dia tak... Habis Sena, awak tak boleh nak kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Dia macam ni. Okay. Maju Dia macam ni Kaitkan. Okay. Masyarakat yang maju juga ialah masyarakat yang mempunyai ilmu dalam bidang agama. Nampak? Terutama dalam bidang fardu ain dan fardu kifayah. Okey. Penguasaan bidang fardu ain dan fardu kifayah ni membolehkan individu tersebut menjadi insan apa? Insan soleh, taat kepada Tuhan. Nampak tak? Okay, sering akan sentiasa melakukan kebaikan. Dan ini akan menjadi masyarakat itu maju. Dan negara juga akan jadi maju. Macam tu. Okey, jelas tak apa Ibn Sina? Jelas. Jadi agama Islam juga akan berkembang dengan pesat ni dia. Agama Islam tu betul tapi berkembang pesat macam usaha dakwah lah pula. Awak kena kaitkan dengan kemajuan. Macam tadilah. Okey, dan kita pergi kelakkan dalam itu sebabnya dalam masa kita belajar di sekolah, kita ada subjek agama, betul, pendidikan agama Islam. Ada setengah sekolah itu bahasa Arab. Malah ada setengah sekolah itu sendiri sekolah agama. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu agama ni, kita dapat mempertingkatkan kita punya ilmu dalam fardu ain dan juga fardu kifayah. Macam itulah. Jadi itulah dia jawapannya. Baik, okey, ini jawapan bagi ini penandaan bagi cara biasa. Dia ada satu lagi penandaan. Penandaan tersebut dinamakan sebagai penandaan holistik. Nanti cikgu tunjukkan. Penandaan holistik ini tak semua soalan gunakan kaedah penandaan ini. Okey, tak semua. Ada beberapa soalan saja. Soalan yang mana cikgu tak tahu, lembaga yang tetapkan. Mungkin 5C soalan ni kan. Jadi soalan penandaan dan pemarkahan holistik ini selalunya ditanda dalam ceraian soalan C macam ni. Okey, baik. Jadi cikgu tanda dulu jawapan Asfahimah. Nak tengok dulu macam mana. Okey, jom kita tengok. Okey. Alright, ni jawapan Asfahimah. Kita tengok dulu. Okey, awak snapshot Dah Ibn Sina? Snapshot je.
Okey. Baik. Jawapan Asfahimah. Masing-masing tengok. Okey, Baik, ini jawapan Asfahimah. Okey, kita lihat bagaimana Asfahimah menyampaikan, mengupas, mengolah isi. Okey, baik. Dia kata tak yakin, tak apa, kita tengok dulu. Okey. Benarlah bahawa masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan kerana dapat melahirkan idea yang bernas. Oh, okey apa? Bagus ni. Dapat melahirkan idea yang bernas untuk melakukan sesuatu perkara. Ini kerana dengan adanya ilmu pengetahuan, masyarakat dapat membentuk satu negara yang terdiri daripada pelbagai kaum menjadi satu negara yang aman. Aman. Fakta 2. Hasil daripada ilmu untuk membentuk syarikat yang saling menghormati. Saling menghormati. Fakta 3. Siapa kata ni? Okeylah 3 ni. Daripada kosong. Asfahimah. Katakan awak tak jawab langsung. Kan? Apa berlaku agak? 3 ni pada cikgu okey. Daripada 8 markah, daripada dapat kosong. 3 tu okey. Kan? Baik. Tak apa Asfahimah, kita buat pembetulan nanti. Okey, ni jawab ini adalah markah bagi Asfahimah. Okey, kita tengok ada tak lagi yang hantar cadangan jawapan. 2 tu je. Okey, baik. Okey. Okey, cikgu padam ni jawapan Asfahimah. Cikgu padam sekejap. Okey, baik. Cikgu cakap tadi, ada satu kaedah penandaan yang lain benda yang lain dinamakan sebagai penandaan holistik. Okey. Tidak semua penandaan secara holistik. Tak semua hanya beberapa soalan sahaja. Baik, apakah itu penandaan holistik? Penandaan holistik ialah penandaan yang mengambil kira kematangan calon. Okey, kematangan calon. Okey, kematangan calon ni diukur melalui fakta yang tepat, huraian yang mendalam, bukti yang ukuh serta membuat kesimpulan ataupun inference. Macam tu. Nampak tak? Itu sebabnya holistik ni dia skema dia ada dalam bentuk aras. Sekejap cikgu kongsikan skema dia. Jom tengok skema holistik. Okey, mana skema dia ni ikut. Okey, nampak? Sekejap Okey. Baik, ini skema jawapan. Ini skema jawapan biasa. Skema jawapan holistik macam ni. Inilah dia skema soalan 5C yang sedang kita bincang. Inilah dia. Okey, nampak? Ni dia. Dia lain kan? Baik. Mengapa cikgu tunjukkan skema holistik ini? Sebab dia digunakan dalam SPM tapi tak semua. Jadi anda perlu tahu, anda perlu bersedia. Okey. Pelajar-pelajar yang jawapannya sangat ringkas, jawapannya kurang matang, okey. Jadi dia dapat markah agak rendah. Kan? Macam ni kan? Cuba tengok. Okey, kalau esainya pengetahuan dan pemahaman yang terhad, jawapan secara umum, markah hanya dapat 1. Sekarang ni cikgu akan tanda jawapan Asfahimah dengan menggunakan kaedah holistik. Lepas tu jawapan Avicenna pula. Tengok Asfahimah dapat berapa. Okey, tadi dapat berapa Asfahimah? 3 kan? Okey, baik, tengok. Okey, sekarang ni cikgu tanda holistik. Okey, cikgu tanda. Baik, cukup. Aras 2. Terus dapat aras 2. Sebab apa? Okey, tengok. Aras 2.
Tengok ni. Ni aras 2, 3 hingga 4 markah. Tiada inference Aras 4 dia mesti ada inference. Okey, nampak ada inference. Okey, pengetahuan yang sangat jelas. Contoh yang sesuai. Okey, jawapan mendalam. Okey, menarik pengolahannya dan kematangan. Baru dapat 7 atau 8 markah. Baik, Asfahimah di sini. Okey, awaknya pemahaman jelas tapi jawapan kurang mendalam Asfahimah dan hujahnya ringkas saja. Nampak tak? Cikgu hanya boleh beri markah 3 sahaja. Sama lah macam tadi, 3. Okey, tiada inference dekat situ. Kalau inference, cuba tengok. Ni dia. Dia mesti ada inference. Okey. Apa pun tak ada masalah, dapat 3. Okey daripada kosong. Okey, mari kita lihat cikgu tanda pula jawapan jawapan Avicenna. Gunakan kaedah holistik. Alright. Sekejap jom. Ini tandaan secara holistik. Baik, cikgu besarkan. Okey. Cikgu tanda. Tengok sini. Dapat berapa ni? Okey. Baik. Baik untuk jawapan Avicenna dia pemahaman yang bagus, fakta yang bagus, tapi jawapan dia, sekejap cikgu baca sekali lagi. Baik. Okey. Cuba tengok skema. Sudah tentu tak boleh bagi aras 4 dan aras 3 sebab aras 4 dan aras 3 ada inference. Okey, Asfahimah ada Asfahimah pula. Ibnu Sina ada buat inference tak? Cuba tengok. Okey. Tak ada, setakat ini tak ada. Tak ada. Okey, jadi kalau tak ada, maka jawapan Avicenna jatuh pada aras 3 atau aras 2 atau aras 2 atau aras 1. So, dekat sini cikgu akan berikan aras 2. Markah 4 sahaja. Faham tak Avicenna? Faham tak? Faham. Faham Yang lain Asfahimah macam mana okey? Okey. Ada isu lah. Orang pelajar tanya cikgu kan, cikgu, bukan ke rugi ke tanda kalau contohnya pendandaan tu secara holistik? Okey, cikgu jawab macam ni. Yang pertama, jangan bimbang. Bukan semua soalan ditanda secara holistik. 1 atau 2 soalan sahaja. Untuk kertas 2. 1 atau 2 soalan saja. Tak perlu bimbang. Yang kedua, walaupun awak punya jawab, sekiranya ditanda secara holistik, janji awak tulis. Kalau salah semua sekalipun, awak akan dapat markah 1. Katakan awak salin balik soalan, awak tak kerti langsung, dan holistik, awak akan dapat 1 markah. Kenapa 1 markah? Markah untuk menulis, walaupun salah. Sebab penandaan secara holistik tak boleh markah kosong. Tapi jangan bimbang sebab cikgu cakap tadi. Sebab soalan ni hanya 1-2 je. Kadang-kadang 1 je. Banyak-banyak soalan tu 1 saja diuji dengan kaedah holistik. Holistik ni dia akan membezakan calon itulah, 2 calon itu dalam kelompok yang betul. Contoh, ada 2 orang calon. Dua-dua ni dapat dua-dua ni ada isi yang sama. Ada 10 isi, ada yang lain, yang satu lagi ada 10 isi. Tetapi penyampaian bagi kedua-dua calon ini berbeza. Calon satu lagi penyampaian isi tu lebih matang daripada calon satu lagi.
maka calon yang lebih matang tu, yang menulis dengan lebih matang, dia sepatutnya dapat markah lebih baik. Tapi adakah calon satu lagi dapat markah kosong? Tidak, dapat markah juga tapi lebih rendah sedikit daripada jawapan calon matang. Bergantunglah kepada bagaimana dia tulis, bagaimana dia menyampaikan isi tersebut. Jadi kesimpulannya, jangan bimbang. Tulis saja. Tulis. Okay, jangan bimbang waktu. Alright. Okay, jadi macam itulah students. Okay, kaedah penandaan secara holistik ya. Okay, sekadar pengenalan saja dan awak tak perlu bimbang. Alright, baik. Selesai soalan nombor 5. Alhamdulillah. Yang belum buat, okay, cikgu pasti awak dah screenshot tadi jawapan Avisina tadi dan juga jawapan apa nama Asfahima. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak tunjukkan contoh jawapan cikgu untuk soalan 5C. Jadi awak buka mata betul-betul. Okey, dengar. Okey, macam mana cikgu tulis jawapan. Alright, baik. Kejap, macam mana cikgu nak buat? Okey, kita tengok kat sini. Okey, ni soalan dia kan. Jadi cuba cikgu tulis, cikgu nak tulis kat mana? Cikgu tulis kat sini ya. Cikgu buka sekejap. Okey, Viscos of Word. Okey. Senang cikgu tulis. Kan? Okey, by the way, cikgu ingatkan kalau yang ada soalan yang belum siapkan. Kalau rasa susah, tanyalah kawan, tanya cikgu. Okey, dapatlah awak dapat jawab nanti insya-Allah. Okey, janganlah biar tak berjawab. Okey, cuba. Okey, baiklah. Tak buka-buka lagi Microsoft Word ni. Okey, tak apa, kita tunggu sekejap lagi buka dah tu. Alright Alright. Okey, rasanya nak buka. Okey, jom. Okey. Soalan dia Soalan dia, masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Kan? Jadi, sejauh manakah kebenaran pernyataan tersebut? Baik, katakan anda bersetuju dengan pernyataan tersebut. Memang masyarakat yang maju, okey, masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Okey, katakan macam tu. Okey, baik, jom cikgu tuliskan contoh jawapannya. Okey. Baik. Cikgu pilih ni kod senang. Okey, jom tulis. Nampak tak warna hitam ni? Nampak kan? Nampak. Masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Okey, nampak? Kita gunakan salin balik soalan tu, menandakan kita setuju dengan pernyataan tersebut. Okey, hal ini dapat dibuktikan. Hal ini dapat dibuktikan penciptaan teknologi. Nampak? Penciptaan teknologi moden. Nampak nampak? Okey, baik, huraikan lagi. Patutnya sebelah sini Patutnya ni patutnya bawa perenggan. Ni dia kena ke sini sikit. Silap je gua. Okey. Teknologi ini nampak? Teknologi ini akan memudahkan kehidupan manusia. Okey, nampak?
manusia dalam pekerjaan. Nampak tak? Hasil daripada ilmu tu. Sebagai contoh, buat sebagai contoh. Sebagai contoh, okey, robot yang robot yang bekerja, okey, menghasilkan produk di kilang. Ada gitu. Kan? Nampak tak? Nampak markah ni? Sebagai contoh, robot yang bekerja menghasilkan produk di kilang. Okey? Okey. Produk di kilang seperti kereta ke apa, tulis. Jadi itulah masyarakat yang maju. Okey? Penggunaan robot, huraikan penggunaan robot. Sorry. Apa pahala ni. Okey, tu ya. Pen sekali lagi. Okey. Baik, apa saja macam ni. Okey. Okey. Penggunaan robot akan meningkatkan pengeluaran, pengeluaran produk dan seterusnya. Okey, mampu memajukan ekonomi negara. Sorry, cikgu tulis ni nak cepat kan, jadi tak lawa sikit. Macam ni dah. Tengok. Nampak tak? Okey, cuba kita tanda kejap. Okey, kalau tanda dapat berapa? Okey. Ilmu pengetahuan ni, okey, penciptaan teknologi moden, fakta, kemudian memudahkan kehidupan manusia, mudah, huraian, sebagai contoh robot, okey, contoh, okey, di kilang, kemudian ni contoh, kemudian bawah lagi ni inference. Okey, ni nampak. Okey, penggunaan robot akan meningkatkan pengeluaran produk, okey, meningkatkan produk, okey, huraian lagi, dan inference ekonomi negara. Di sini saja kita dapat 1, 2, 3. So buat lagi perenggan yang seterusnya. Katakan perenggan yang seterusnya. Okey, fakta lain pula. Okey. Dia tulis kat sini, okey. Okey, masyarakat pada hari ini, okey. Masyarakat tulis kat sini. Sekejap. Cikgu tertekan butang apa dah ni. Ni masalah guna pen digital ni, kan? Dia terlalu sensitif lah pula. Okey, sambung. Okey. Ada masyarakat warna hijau. Ular. Biar. Tak boleh. Wanita. Okey, masyarakat hari ini juga, okey, tulis ya. Hari ini juga menguasai pelbagai bidang ilmu. Okey. Seperti sains dan teknologi. Nampak? Tulis banyak penyelidikan titik banyak kajian dan penyelidikan
Banyak kajian dan penyelidikan dilakukan untuk menemui penemuan baru. Faham tak tulisan cikgu ni? Menemui penemuan baru. Okey, penemuan baru dan ciptaan baru. Nampak? Ciptaan baru. Okey, faham tak setakat ni? Student? Faham okey, jadi ini okey, barulah betul. Okey. Jawapan macam ni. Okey, sebenarnya jawapannya sangat-sangat luas. Jawapan sangat-sangat luas. Okey. Awak juga boleh buat jawapan macam ni. Selain daripada ilmu pengetahuan, terdapat juga masyarakat pada hari ini mempunyai ilmu dalam bidang agama. Awak buat jawab macam tu. Okey. Boleh juga tengok jawapan. Okey. Alright, sampai situ. Okey. Cukuplah. Okey, ada nak tanya tentang jawapan bagi 5C? Tanya sekarang. Nak tanya tak? Tak ada? Tak ada, dia tutup Alright, tutup Microsoft Word, kita kembali kepada soalan balik. Baik, settle lah soalan 5C. Okay, settle. Baik, kita tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6 Baik, nombor 6 ni tingkatan 4 berkenaan dengan tamadun Islam. Okey, agak-agak awak bab apa ni? Bab 8. Yes, good. Bab 8 tingkatan 4. Okey. Siapa nak kongsi jawapannya? Volunteer, siapa-siapa? Okey. Alih-alih Asfahima, Abisena. Siapalah? Adam ke? Kimi ke? Kan? Kimi. Hantarlah jawapan 6A. Siti ke? Siti hantar jawapan 6A, Siti. Hantar, cikgu tunggu ni. Siti, Adam ataupun Hakimi, Aiman Afiq, hantar. Okay, hantar, cikgu tanda. InsyaAllah, soalan tu senang je tu. Okay, Cikgu come on, cikgu tunggu soalan telegram. Good job. Aduh, awak hantar RM1 lah pula. Cikgu kena putar semula. Okay, Aiman Afiq dah. Okay, lain macam mana? Asfahima, okay, bagus Asfahima. Good job. Siti bagus, good job. Kimi dengan Adam macam mana? Kimi dengan Adam macam mana? Okey. Baik, sementara tunggu Kimi dengan Adam tu. Okey, kita lihat jawapan Aiman Afiq. Yang ni cikgu kena download dulu sebab RM1. Terbalik, kena rotatekan apa dia punya image kat sini . Okey. Baik. Kita tengok image daripada Aiman Afiq. Kita open with just photo viewer. Right. Okey, cikgu rotatekan di sini. Okey, cikgu buat baru snapshot supaya cikgu boleh tulis, cikgu boleh tanda. Okey, besarkan sedikit, terlalu besar. Okey. Tu dia. Okey, penuh dalam skrin awak . Okey, kita tengok Pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan ialah masyarakat Melayu menamakan dua jenis pendidikan, iaitu pendidikan tidak formal dan tidak formal. Okey, sampai sini. Okey. Buka kurungan sini sampai awak ayat nilai-nilai moral di sini ni tiada markah. Sebab apa? Sebab ini bukan kehendak, jawab ni bukan jawapannya. Soalan tak nak macam ni. Soalan nak, okey, tengok soalan. Jom. Okey. Pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan. Maksudnya dalam jawapan anda mesti ada pengaruh kedatangan Islam. So pendidikan yang tentang Islam di situ. Jadi jawapan ni Aiman Afiq dia tak nampak ada unsur-unsur Islam di sini. Okey, malah Aiman Afiq bagi jawapan tentang pendidikan formal tak formal. Jawapan ni betul sekiranya soalan jelaskan pendidikan formal dan tidak formal di negara kita
sebelum kedatangan barat. Kalau soalan macam tu, jawapan ni baru boleh diguna pakai. Okay, tapi tidak, soalan bukan macam tu. Soalan nak pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan. Baik, dengar molek-molek. Okay, baik, okay, dengar sini Okey, sebenarnya sebelum kedatangan Islam, okey, pendidikan ni dah lama dipengaruhi oleh unsur keagamaan. Sebelum kedatangan Islam lagi, iaitu agama Hindu-Buddha. Okey, jadi dia bukan pendidikan tak formal. Agama ni dalam pendidikan dia ada dalam pendidikan formal sahaja. Jadi jawapan akan mula dekat sini. Aiman Afiq punya kan. Okey, jadi dekat sini pendidikan formal pula pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Okey, baik, betul. Fakta 1. Pendidikan formal disampaikan pada semua lapisan masyarakat. Fakta 2. Dan banyak tempat dijadikan untuk belajar, antaranya ni contoh. Okey, nampak? Dapat 3 sahaja. Soalan berapa markah tu? 4 ke 6? 6 kan? 6 markah. Baik. 6. Okey, 6 kan? Okey, mana lagi 3 Aiman Afiq? Okey, sebenarnya jawapan dia banyak. Okey. Nampak macam Dana ni tak boleh terima. Okey, dengar sini. Dia macam ni jawapan dia. Dengar baik-baik semua sekali. Okey. Sebelum Islam lagi, sebenarnya sebelum Islam, negara ataupun tempat kita lah, negara kita sebelum kedatangan Islam, pendidikannya berunsur agama Hindu-Buddha. Agama Hindu dan agama Buddha. Okey, pendidikan masa zaman agama Hindu-Buddha di negara kita bersifat eksklusif. Apa maksud eksklusif? Maksud hanya golongan tertentu saja boleh belajar dan dapat pendidikan. Jadi terutama golongan elit ataupun golongan atasan sahaja. Seperti pihak istana, kerabat-kerabat raja dan orang-orang kaya saja dapat belajar, dapat pendidikan pada zaman agama Hindu-Buddha di negara kita. Nampak tak Tetapi bila Islam sampai di negara kita, pendidikannya bersifat inklusif. Tadi eksklusif. Islam sampai dia bersifat inklusif. Apa maksud inklusif? Inklusif bermaksud pendidikan untuk semua. Tidak terbatas atau tidak terhad kepada golongan. Semua boleh belajar, semua boleh pergi rumah tok guru, semua boleh masuk kelas. Dia kaya ke atau miskin ke, latar belakang keluarga macam mana ke, boleh belajar. Itulah pendidikan formal yang ada pengaruh Islam. Macam tu. Jadi Aiman Afiq dapat 3 dekat sini. Okey. Tanda dulu. Okey, snapshot awak dulu. Cikgu nak tanda jawapan lain pula Alright, dah Okey, kita lihat cadangan jawapan dari kawan awak yang lain pula. Asfaimah, tengok. Okey. Asfaimah punya. Okey, besarkan. Okey, nampak sama juga. Sama juga. Tidak formal, tidak formal. Tidak formal je salah. Sebab dia tiada pengaruh agama. Dia tak cerita sebab dia umum saja kan. Sebab dia di peringkat keluarga. Okey, baik. Baik, pendidikan formal. Okey, yang ni betul. Pendidikan agama, Fakta 1. Okey, Fakta 1. Surau. Okey, Fakta 2. Ni contoh. Nampak 3 je. Lebih kurang. 3 juga Asfaimah. Mana lagi 3 tu? Okey. PK tajwid memberi pendidikan yang lebih teratur. Okey. Ni dapat 4 ni teratur. Okey. Fakta 4. Fakta 3. Okey. Alright. Baik, Asfaimah dapat 4. Cikgu tanda dulu.
Lepas tu cikgu tunjukkan lokasi jawapan dalam buku teks. Okey. Baik, terlihat jawapan seterusnya Siti Nurfanis. Okey. Baik, ni jawapannya. Cikgu besarkan. Okey. Alright, tu dia, tengok. Okey. Okey, ni contoh. Contoh satu. Contoh dua, ilmu Islam tu, contoh dua. Okey. Baik, fakta. Ni pilihan formal atau pilihan formal. Ni surau dah sebut, sekolah kamu dah sebut C1 ulang. Berikan tak formal seperti fiqh. Fiqh ni berikan formal. Okey, pilihan formal. Okey, ni bukan dah ni. Dah terbalik dah. Dapat berapa? 1, 2, 3 juga. Macam Siti Nurfanis ni, dia macam fikir sendiri je jawapannya. Betul ke Siti? Siti? Ke ambil buku mana ni? Buku saya lain sikit pun. Buku sekolah lama. Tak apa. Okey, sebenarnya jawapannya buku teks. Buku teks je. Sekejap. Okey, tak apa. Dapat 3 atau 4 markah secara kasarnya lah. 3 atau 4 markah ni. Baik, cikgu nak lihat jawapan. Okey. Itu jawapan untuk markah untuk Siti. Okey, tengok Avicenna punya. Adam Haris pun sama. Okey, cikgu nak tanda Adam Haris lah. Adam Haris lah. Okey. Tengok dapat berapa Adam Haris ni. Avicenna nanti dulu. Okey, kita besarkan. Okay. Pun sama juga. Hai Adam. Ini bukan ni. Okey, tidak ada. Okey, tidak ada unsur Islam. Dia mesti ada masjid, ada surau. Okey, tak apa Adam. Salah hari ini akan membawa manfaat kepada SPM nanti. Kalau keluar, jangan buat salah lagi. Okey, baik. Kita nak tengok jawapan Avicenna. Macam mana? Okey. Besarkan. Okey. Ni sama lah macam tadi kawan-kawan yang lain. Tak ada sini. Ni je. Pembelajaran keagamaan fakta 1. Seperti pengajaran Al-Quran contoh 1 yang dijalankan di rumah guru ke Al-Quran. Kan nampak dia punya unsur ataupun pengaruh Islamnya. Nampak Adam. Ataupun siapa tadi yang tak betul tu. Okey. Okey, di istana betul fakta 2 sebagai pusat pengajian agama. Baik. Okey, rata-rata semua pelajar dapat 3, 4. Cuma Adam tak dapatlah markah dia. Terpesong sekali. Okey, 4 ni. Okey, baik. Cikgu nak tunjukkan lokasi jawapannya dalam buku teks. Siapa ada buku teks? Okey, ikut cikgu. Okey, dekat sini jawapan dia. 8 dalam muka surat 200 lebih kalau tak silap cikgu. Okey, ni bab 8. Tengok pendidikan ni dia. Nampak? Pendidikan kan? Dia bukan kat sini. Dia start kat sini. Okey. Kedatangan Islam telah membuka lembaran baru dalam bidang pendidikan. Dia start kat sini. Muka surat 201. Boleh buat catatan. Okey. Perenggan ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. Perenggan keempat. Okey. Baik. Tidak lagi terhad kepada golongan atasan. Nampak? Seperti cikgu cakap tadi. Okey. Semua golongan sudah mula terlibat. Nampak?
Apa yang cikgu highlightkan ni semua isi. Okey, menekankan keagamaan. Betul lah awak cakap tadi. Dilaksanakan di istana atau masjid atau rumah. Rumah ni rumah tok guru lah. Okey, surau, madrasah serta pondok. Okey, penekanan di rumah, penekanan dalam pengajaran Al-Quran. Okey, jadi tenaga pendidiknya dikenali dengan nama tok guru. Okey, murid terdiri daripada kanak-kanak. Okey, umur antara 7 hingga 15 tahun. Ini isi dia. Banyak lagi. Okey. Istana sebagai pusat pendidikan. Nampak? Pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Okey. Jadi, Istana Melaka menjadi pusat pengajian agama. Huraian lagi. Sultan Mansur Shah berguru dengan Maulana Abu Bakar. Okey. Manakala Sultan Ahmad Shah dan Raja Ahmad berguru dengan Maulana Sadar Jahan. Tak, ni jawapan dia. Okey. Baik. Di samping itu di Melaka terdapat ramai ulama dan pendakwa asing yang menetap di Melaka. Maksudnya ulama ni bukan orang tempatan. Orang ataupun bangsa dari Bengali, Arab, Parsi, Gujarat, lain-lain lagi lah. Okey. Baik. Okey, satu lagi lah di istana juga ada dikarang kitab Al-Dur Al-Manzum atau dalam bahasa Melayu ni Mutiara Tersusun. Sebuah kitab tasawuf, okey, dikarang oleh Maulana Abu Bakar. Telah diarak hingga ke balai rung istana. Kitab ni diarak sampai ke balai rung istana ni, maksudnya istana ni ada satu tempat, balai rung ni satu tempat menghadap sultan. Itulah balai rung. Okey. Baik. Jadi cikgu tanda diarak ke balai rung istana. Istana juga tempat menyimpan buku hikayat. Seperti hikayat Amir Hamzah, hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Ni hikayat lah. Hikayat ni berunsur Islam. Baik, selain istana, pendidikan formal juga dijalan di Masjid Surau. Okey, baik. Kanak-kanak, kita tahu kanak-kanak diajar ilmu seperti fiqh, tajwid, cara dan bacaan dalam sembahyang. Okey. Malam pula, okey, institusi masjid dan surau menjadi kelas untuk orang dewasa. Malam kanak-kanak malam dewasa, siang kanak-kanak. So, pada waktu malam ilmunya lebih tinggi lagi lah, ilmu fiqh, usuluddin, hadis, tasawuf. Okey, tahapnya lebih tinggi lagi. Okey. Seterusnya kita ada pendidikan pondok. Pondok ni dia lebih teratur. Nampak? Lebih teratur. So, kebanyakan pelajar agama yang berkhidmat kepada masyarakat. Okey. Nampak ni. Contoh pondok terdapat di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Patani. Kemudian tersebar ke negeri-negeri kita yang lain. Okey, bagi contoh pondok yang terkenal juga dapat Melaka. Contoh, okey, Pondok Pulau Condong. Okey, Pondok Pulau Condong. Kemudian ni di Kelantan terkenal ni. Kemudian Pondok Pondok Kutan. Yang Kelantan juga. Pondok Pulau Manis Terengganu. Bagi contoh-contoh yang dapat Melaka. Baik, selain pondok kita ada madrasah. Ni sistem madrasah. Okey, diperkenalkan sejak zaman Khalifah Bani Saljuk. Okey, ada sukatan pelajaran, dilaksanakan secara kelas. Pendidikan ikut tahap permulaan, rendah, pertengahan, okey, dan juga tahap pengkhususan. Okey, ada guru besar, ada jawatan kuasa ataupun lembaga serta ada punya organisasi, ada jawatan kuasa kewangan dan sebagainya. Itu madrasah. So, semua yang cikgu highlightkan yang berwarna kuning ini adalah isi bagi soalan ceraian. Ceraian apa? A. Betul ke A? A lah. Okay, ni dia. Okay, baik. Masa pun dah tamat. Okay, jelas tak setakat ni? Jelas tak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okay.
Okay, kita berhenti sampai sinilah. Sampai soalan 6A. Jadi pelajar-pelajar teruskan jawab soalan-soalan lain. Kita jumpa pada hari Isnin minggu depan. Jadi Isnin minggu depan kalau tak silap cikgu adalah minggu terakhir kita punya kelas PDPR dan awak akan bercuti akhir tahun. Betul kan? Ya ke? Ke lagi 2 minggu? Kejap. Tak tahu. Lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu. Okey, minggu depan ni, kan minggu depan ada lagi 1 minggu dan ada 1 minggu kita kat sini lah. Last 18 hari bulan. Okey, lambat lagi. Ada 2 minggu lagi lah. Kita jumpa Isnin 7 hari bulan. Cumanya, okey baik, Senin tak dapat, sorry. Senin cikgu ada mesyuarat dalam Google Meet bersama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. Jadi cikgu minta maaf lah. Jadi hari Senin tu kita tangguhkan sebab cikgu ada Google Meet dengan Jabatan Pelajaran Negeri Pahang waktu yang sama kelas kita pukul 10 tu. Okey, pada 7 hari bulan. Jadi cikgu minta maaf. Jadi gunakan masa yang ada tu lengkapkan soalan. Semua soalan dalam modul STAR set 4 tu awak jawab semua. Jawab semua. Bagai kita ulang kaji. Alright. Baik, akhir kata. Okey, mari jangan bergerak ke mana-mana sebab cikgu nak catat kehadiran. Sekejap Okey, jangan pergi mana-mana. Okey, setakat ni ada 6 orang lah. Okey, 6 orang join. Okey, siap. Sekejap sekali lagi. Okey, siap dah kehadiran. Senang je satu button je. Okey, terus rakam kehadiran. Baiklah. Baik, ya, Asma'imah. Bila? Tak. Okey. Aiman Rafiq. Biasalah dia tunjuk muka dia datang lah tu. Sebab apa tau? Sebab sebenarnya ini adalah kelemahan belajar secara atas talian. Ada pelajar dia online tapi dia sendiri batang tubuh sendiri tak ada depan komputer, depan telefon. Dia tak ke mana-mana perginya. Ada. Jadi kelemahan online ni sebenarnya lebih banyak. Jadi betul lah kata-kata Nabi SAW. Apabila kita nak menuntut ilmu dengan berguru adalah lebih baik. Maksud berguru di sini, kita pergi sekolah tu jumpa cikgu mengajar bersemuka depan-depan. Itulah yang terbaik. Tapi nak buat macam mana? Dengan keadaan sekarang, Kuantan pun ada kes malam kan, Indra Mahkota kan. Kita risau cikgu nak pergi Kuantan, nak jalan Kuantan. Nasib baik dah jalan Kuantan 2 minggu lepas. Pergi Balok, mungkin menginap hotel kat sana. Lepas tu alamak terus Kuantan ada kes. Kan, nasib baik lah. Okey, jangan pergi mana-mana jauh-jauh sangat. Cukuplah awak daerah Jengka ni kan. Jangan lagi mana-mana kalau boleh elakkan lah. Okey, baiklah kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih al-kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Cikgu doakan semua pelajar mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah, juga dapat kekuatan untuk meneruskan pembelajaran dan ulang kaji dalam suasana yang sangat mencabar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Asma'imah. Wallahu alam. Sampai jumpa lagi pada hari Khamis minggu hadapan.